بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Alhamdulillah anda bersama saya Dai Aiman dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Harapnya semua dalam keadaan baik-baik belaka, duduk di rumah dan mudah-mudahan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Para penonton, Islam terbina dengan 5 perkara. Yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadah, menunaikan solat, menunaikan zakat, menunaikan haji dan berpuasa di bulan Ramadan. Bila sebut pasal bulan Ramadan, tak lama lagi menjelangnya bulan Ramadan. Tetapi persoalannya, dah ganti puasa ke belum? Dan bagi mereka yang tinggal puasa, kena denda ke tidak? Bagi mengupas topik kita pada hari ini, kita nak bawakan kepada anda Al-Fadhil Ustaz Ahmad Syukri Yusof. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat. Saban tahun kita membicarakan tentang topik ini Ustaz. Betul. Dan topik ini sangat segar di fikiran setiap umat Islam. Dan perlu diselesaikan dengan segera. Baik. Sebelum menjelangnya bulan Ramadan pada tahun ini. Dan topik kita adalah berkaitan dengan ibadah, fidyah dan ganti puasa. Tapi jangan bimbang, hari ini Ustaz akan merungkai segala persoalan berkaitan dengan fidyah dan ganti puasa. Dan kepada anda yang ingin mengajukan soalan, boleh terus ke Facebook Tanyalah Ustaz TV3 ataupun boleh terus hubungi kita di nombor yang tertera 1-800-881677. Baik para penonton, sudah siap sediakah anda dengan buku dan pen anda? Dan pastinya hari ini kita akan mengambil mutiara-mutiara kata daripada Al-Fadhil Ustaz. Jadi Ustaz, sebagai mukadimah kita pada hari ini, mungkin ada satu saranan ya kepada kita semua untuk kita sama-sama menjaga puasa kita yang tak lama lagi bakal kunjung tiba. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Terima kasih kepada Dai Aiman, semua penonton Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati kita, memberkati kehidupan kita, insya-Allah. Tajuk yang kita nak bicarakan pada hari ini, fidyah dan ganti puasa. Sebenarnya dalam pensyariatan as-saum ataupun puasa itu, ia merupakan satu sebab ataupun fokusnya ialah supaya kesan daripada puasa itu akan membawa nilai takwa dalam kehidupan kita. Itu yang Allah Subhanahu wa taala sebut pada surah Al-Baqarah ayat 183, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat 183 dalam surah Al-Baqarah. Sejurus selepas ayat tersebut, ataupun lebih tepat pada ayat 184, Allah Ta'ala telah membicarakan persoalan fidyah dan ganti puasa. Sejurus selepas ayat itu, iaitulah Allah Ta'ala menyebut ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'ala alladhina yutiqunahu
wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah Ta'ala menyebut ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah Ta'ala menyebut puasa yang diwajibkan itu beberapa hari yang tertentu. Maka sesiapa di antara kamu yang sakit ataupun juga musafir, bolehlah ia berbuka. Kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang dibuka itu, iaitu pada hari-hari yang lain, dan wajib atas orang-orang yang tidak berdaya berpuasa, tak mampu berpuasa kerana tua dan sebagainya, membayar fidyah, iaitu memberi makan orang miskin. Maka sesiapa yang dengan sukarela memberi bayaran fidyah lebih dari apa yang ditentukan itu, maka itu adalah satu kebaikan baginya. Dan walaupun demikian, berpuasa itu lebih baik bagi kamu daripada memberi fidyah kalau kamu mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 184. Jadi cantik sekali dalam suasana kita berada dalam bulan Syaban ini, tak sampai sebulan kita akan berpuasa. Kita pada pagi ini dan juga hari-hari sebelum kita menyambut Ramadan ini, kita mengulang kaji ahkamus saum, hukum-hukum puasa, supaya kita dapat melaksanakan ibadah puasa ini seperti mana yang dikehendaki oleh Allah, seperti mana yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Amalan ibadah kita ini mesti kita lakukan berdasarkan apa yang dikehendaki oleh Allah, oleh Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Aspek yang ketiga ialah selain daripada kita berada bulan Syakban, kita ulang kaji hukum puasa, kita sebenarnya kita nak melihat juga kita ni yang nak masuk bulan Ramadan ini, seperti Da'i sebutkan tadi, mungkin ada kalangan kita, mungkin wanita ke, mungkin ada orang tertentu ataupun orang kita yang dulu kita bermusafir yang belum kita ganti lagi puasa tersebut. Maka sudah tentulah bila kita nak berada di bulan Ramadan yang akan datang ini, kita sudah menyelesaikan hutang kita. Ibaratnya hutanglah, hutang kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya insya-Allah kita dapat melaksanakan ibadah ini sebaik mungkin. Dan perkataan fidyah yang kita sebut tadi, fidyah ni daripada bahasa Arab, fada yafdi fidaan ataupun fidan, maksudnya dari sudut bahasa ialah kita memulih ataupun membuat kesimpulan. Tapi kalau dari sudut istilah, dari sudut syaraknya ialah fidyah ialah sesuatu yang dibayar untuk menebus diri, baik berbentuk harta atau tindakan yang lain yang dilakukan kerana mungkin berlaku nuqsan, berlaku kekurangan daripada ibadah kita. Dan apabila kita sebut fidyah ini yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat yang ke-184 ini nak menggambarkan kepada kita kepentingan kita mengganti puasa kita yang lalu. Cuba dah bayangkan, ayat 183 cerita tentang kewajipan berpuasa. Sejurus selepas itu, ayat 184 dan juga 185 ayat selepas ayat yang kita baca tadi, masih bercakap, masih membicarakan tentang kewajipan kita melaksanakan fidyah disebabkan kerana keuzuran tertentu. Itulah kita lihat bagaimana agama ini agama yang memberi kemudahan kepada penganutnya. Agama yang memberi keringanan kepada kita. Ringan bukan maksud kita meringan-ringankan. Begitu juga Islam ini mudah bukan maksudnya kita memudahkan urusan agama. Tetapi kita melaksanakan apa sahaja yang diwajibkan, yang ditaklifkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kadang-kadang dalam ibadah tertentu Allah Subhanahu Wa Taala beri kemudahan kepada kita ataupun rukhsah kepada kita kerana Allah Taala melihat
kemampuan kita sebagai manusia, kekurangan kita sebagai manusia. Tapi rukhsah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini, dia ada cara bagaimana untuk kita mengambil keringanan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kita. Jadi saya fikir insya-Allah pada pagi ini kita mudah-mudahan, saya dan Aiman dan kita semua sebenarnya, saya sendiri pun kita cuba memahami ulang kaji sebenarnya. Mungkin sebahagian itu kita dah tahu dah ni. Cuma kadang-kadang kita terlupa, mudah-mudahan kita dapat ingatkan diri kita dan juga ahli keluarga kita insya-Allah. Okey, baik Ustaz. Sahabat kita ni tak sabar nak tanya soalan dah ni. Jai, soalan saya, apa perbezaan fidyah dan kafarah puasa? Bagaimana cara membayarnya dan kedua-duanya boleh dibayar dengan wang sahaja? Mohon pencerahan Ustaz. Baik, kalau kita ambil aspek dalam ibadah puasa, fidyah ataupun kifarah ni kita boleh sebut. Ada sebahagian ulama dia macam membuat perumpamaan fidyah dan juga kafarah. Ya. Dia sebut tanya betul kafarah. Tetapi apakah perbezaan di antara fidyah dan kafarah dalam ibadat puasa? Fidyah ni dia lebih kepada disebabkan kita meninggalkan puasa ataupun kita kerana kita tidak dapat melaksanakan ibadah puasa, maka kita bayar fidyah. Umpamanya nanti kita akan bicarakan nanti, kita ambil contoh yang satu baru, umpamanya orang yang sakit. Orang yang sakit dan sakit itu sakit yang tidak mempunyai harapan untuk sembuh. Ini contoh saja. Maka sudah tentu ketika itu wajib kepadanya melaksanakan fidyah. Yang kedua ialah kafarah tadi. Kafarah ni lebih kepada umpamanya orang yang berpuasa, seorang suami dan juga isteri, pasangan melakukan hubungan jenis antara pasangan ini pada bulan Ramadan dalam keadaan sengaja, dalam keadaan dia tahu, maka dikenakan kepadanya kafarah yang akan kita bicarakan nanti. Cuma nilai itu akan ada perbezaan nanti, insya-Allah kita akan sebutkan nanti insya-Allah. Okey, baik Ustaz. Jadi kita nak tahu Ustaz, macam mana cara bayar dia? Berapa ringgit nak kena bayar? Senanglah macam tu. Orang ada duit, boleh je bayar puasa dengan duit. Tapi relax dulu. Ada syarat-syaratnya. Kita akan bicara selepas ini Ustaz. Boleh. Para penonton jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Berkaitan dengan ibadah, iaitu berkaitan dengan fidyah dan ganti puasa. Saya masih keliru lagi Ustaz. Berkaitan dengan fidyah ni, kenapa orang ni dikenakan fidyah? Tadi Ustaz dah sebut satu dah. Berkaitan dengan orang yang sakit saya. Baik. Okey, apa lagi kategori-kategori fidyah yang perlu kita ketahui? Takut-takut kita ni tergolong dalam golongan-golongan ini. Silakan Ustaz. Baik, kalau kita lihat kenapa Allah Subhanahu Wa Taala syariatkan fidyah ini. Fidyah ini bukan sesuatu rekaan seronok-seronok para ulama kita buat, tetapi adalah sebagai suatu perintah daripada Allah dan juga perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ialah sebagai penebusan kepada ketidaksempurnaan ibadat kita. Jadi caranya ialah dengan kita membayar fidyah. Yang kedua, dia adalah sebagai satu makhraj ataupun jalan keluar kepada kita bila kita tak dapat melaksanakan ibadat tersebut. Saya bagi contoh di awal tadi, katakanlah seorang yang sakit dan sakit dia tu tak mungkin dah sembuh, maknanya mengikut doktor pakar yang berwibawa, yang amanah, memang tak ada harapan untuk sembuh sebagai contoh, maka bila sampai bulan Ramadan dia tak boleh tinggalkan begitu. Sebab kewajipan itu ada. Jadi caranya ialah dengan membayar fidyah. Yang ketiga ialah sebagai satu bentuk rukhsah, keringanan kepada orang-orang yang tidak mampu melaksanakan ibadat puasa. Jadi orang yang kita kata pembahagian, orang yang siapakah yang dikenakan fidyah ataupun lebih tepat kita sebut begitu. Yang pertamanya ialah kerana faktor orang yang tinggalkan puasa ni kerana tua. Tua ni maknanya bukan tua sebab kalau nak mengaku tua, semua orang boleh mengaku tua tak. Ini betul-betul tua dah ni. Betul-betul tua yang memang
tidak boleh berpuasa, tidak ada kemampuan lagi berpuasa. Hati itu nak berpuasa, siapa tak nak berpuasa? Sebut datang bulan Ramadan, siapa tak nak puasa? Dia punya suasana bulan Ramadan itu sendiri luar biasa. Semangat mana ada orang Islam tak nak berpuasa, yang betul-betul mengamalkan agama. Cuma ketidakmampuan. Jadi orang tua yang memang betul-betul uzur, maka dia kena ganti puasa itu dengan fidyah. Yang kedua, dia tinggalkan puasa ni kerana faktor sakit yang kronik. Sakit yang saya katakan tadi, sakit yang tak boleh sembuh, ataupun mungkin dia ada ambil ubat tertentu dengan nasihat doktor pakar yang wibawa, yang amanah tadi, memang awak kena ambil ubat ni. Sejam sekali ke, 2 jam sekali ke, 4 jam sekali ke, awak kena ambil. Awak tak boleh pandai-pandai tak nak ambil. Jadi kalau awak tak ambil, doktor kata, kemungkinan awak akan jatuh sakit lebih teruk, mungkin boleh bawa kepada kematian. Agama ajar pada kita, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu ke arah kebinasaan. Jadi maksudnya dia kena dengan nasihat doktor lah. Maknanya kalau dia sakit yang kronik, yang berpanjangan, maka dia perlu membayar fidyah, ganti kepada puasa. Yang ketiga ialah tinggalkan puasa ini kerana dia mengandung ataupun kerana hamil. Jadi agama ataupun syariat membenarkan dia untuk tinggalkan puasa. Maknanya ditinggalkan puasa ni dibimbang kepada baby atau bayi yang dikandungnya, boleh risiko keguguran dan sebagainya. Yang keempat, meninggalkan puasa ini kerana faktor menyusukan anak. Kalau tak susukan anak, kalau berpuasa boleh bagi risiko. Contoh begitu. So boleh dia tidak berpuasa dan dia membayar fidyah. Ataupun dia meninggalkan puasa kerana musafir, kemudian dia tak tidak qada puasa pada tahun yang dia buat itu, jadi dah langkah tahun, so dia kena bayar fidyah. Yang keenam, melambatkan ganti puasa qada. Dan yang ketujuh, orang yang telah meninggal dunia tapi dia tak sempat berpuasa. Maknanya masa dia sakit itu dia tak sempat berpuasa, dia meninggal dunia, maka perlu menjadi kewajipan kepada waris lah. Dia dah tak ada dah. Ini keperluan waris-waris memahami perkara-perkara yang patut dilakukan kepada kedua ibu bapa tu. Jangan hanya sibuk, minta maaf lah, harus sibuk benda lain, pusaka dan sebagainya. Tapi hutang dengan Allah ini juga perlu dilihat. Fidyahnya, adakah arwah ni sempat bayar zakat sebelum kematiannya sebagai contoh. Jadi hutang Allah, saya gunakan perkataan hutang Allah tadi, perlu dilaksanakan. Ini lebih kuranglah kita kata orang-orang yang kenapa mereka membayar fidyah tadi. Maknanya kita ni bukan setakat berhutang dengan manusia, ada juga hutang dengan Allah Azza wa Jalla yang perlu kita selesaikan. Baik Ustaz, sahabat kita ni ada satu masalah lah, dia nak bawa kepada kita ni, nak minta tolong Ustaz jawabkan. Jura Azlin, soalannya adalah, di Selangor kiraan fidyah tidak berganda walaupun melangkau tahun. Adakah negeri lain juga begitu? Yang kedua, bolehkah kita membayar siap-siap fidyah itu selama 30 hari bagi ibu bapa yang sangat uzur dan tidak mampu untuk berpuasa? Pandangan Ustaz. Baik. Di Selangor kiraan fidyah tidak berganda walaupun melangkau tahun. Adakah negeri lain juga begitu? Yang saya tahu hanya Selangor saja. Tetapi kalau tengok pada fatwa Selangor, bagi fatwa Selangor maknanya tidak perlu bayar gandaan tahun yang ditinggalkan. Itu satu pendapat dia buat dalam fatwa dia. Maknanya boleh begitu. Yang kedua, kalau nak bayar dipersilakan, tak ada masalah. Maknanya kalau dia kata dia nak bayar fidyah yang dia tinggalkan puasa berapa tahun, kali 3 tahun, kali 5 tahun tu, kalau dia nak bayar, tidak ada halangan pun bagi Majlis Agama Islam Selangor. Jadi itu terpulang kepada kita. Cuma bagi kita ni, kadang-kadang bila kita buat ibadat ni, kita rasa bila kita tak buat tu, kita tak laksanakan, mari datang pada kita tak tenang. Apa maksud tak tenang? Bersalah lah saya. Rasa bersalah. Duk ingat lagi. Betul lah. Kita hormatilah fatwa. Fatwa bagi pilihan pada kita. Tapi kalau fatwa bagi pilihan pada kita, kemudian kita pula tak tenang, duduk fikir aku. Padahal
bayarnya RM12 je. RM12 je. Dia punya jumlah fidyah satu hari tu dia panggil lebih kurang 600 gram. 600 gram ataupun beras, ataupun kita kalau dalam bahasa lebih mudah 1/4 daripada bayaran zakat fitrah kita. 1/4. 1/4. Maknanya biasanya orang bayar ada RM3, ada RM4. Itu ada perbezaan lah di setiap negeri. Tapi dalam bahasa mudahnya kalau kita ambil yang sederhana RM5 lah. Mana nak naik, kita bayar hanya RM10. Fidyah tu bayar RM10. Daripada kita tak bayar fidyah tapi macam mana ibadat aku, rusing lah, fikirlah. Tak tenang. Bayar je lah RM5 tu. Bayar je lah RM10 tu. Ini satu cara untuk supaya kita kalau ibadat ni kita rasa tenang. Maksudnya bayar lebih pun tak apalah Ustaz. Tidak ada masalah. Sebab itu ayat yang kita baca tadi maknanya faman tatawwa'a, siapa yang dia punya tatawwa' nak bayar lebih, itu tak ada masalah. Tak salah pun. Dia masalahnya nak bayar kurang. Dia kalau diskaun. Diskaun. Dia bila lebih ni tak ada masalah. Apatah lagi bila kita buat itu sebagai tanda ketundukan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Umpamanya kalau kita beri makan kepada orang miskin tu, patutnya kita bagi makan tu katalah 10 orang. 10 orang katalah 10 hari. Tak, kita bagi 20 hari. Tak ada masalah. Itu adalah sebagai satu cara untuk kita takarub, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang ni Ustaz, advance macam mana Ustaz? Bayar Advance. bayar awal. Dia tak boleh advance. Dia begini, dia kaedah dia bila fidyah ni tinggal tu disebabkan kerana tinggalkan bulan Ramadan. Contoh macam ni. Ada hamba Allah itu katalah dia sakit. Kita bagi contoh tadi, sakit yang tak sembuh tadi. Jadi waris dia ni semangat. Sekarang ni baru bulan Syaban, tak masuk lagi. Jadi tak boleh bayar sebab kena fidyah tu sebab faktor Ramadan. Dia tak boleh bayar awal. Maknanya masuk Ramadan, maknanya hari pertama nak terus bayar sebulan pun boleh, ataupun di hujung bulan pun boleh. Yang tak boleh ni tak masuk Ramadan lagi. Dia faktor dia, fidyah itu kerana faktor tinggalkan puasa. Jadi semangat tu dah bagus dah. Semangat tu. Cuma kena tunggu bila bulan Ramadan untuk kita laksanakan bayaran fidyah tersebut. Okey Ustaz, sahabat kita Hasnain Wahid ni, soalan saya Ustaz, selain dilakukan bayaran fidyah itu di pusat zakat, apakah boleh kita bayarkan kepada fakir miskin atau menjamukan makanan kepada orang yang berbuka puasa di masjid atau di surau? Boleh Ustaz? Baik. Yang pertama ialah bayaran fidyah ni boleh kita bayar di majlis agama Islam, di pusat zakat, di Baitumal dan sebagainya. Bahkan boleh bayar melalui mereka ini secara di atas talian, secara online. Maknanya dia sudut hukum boleh. Cuma persoalan tadi, boleh tak dia nak bagi ni dalam bentuk bagi makan? Bagi makan. Seperti yang mana kita faham tadi, dia fidyah ni berdasarkan makanan ruji, makanan asasi di setiap negara lah. Kalau kita beras lah. Sebab tu orang Melayu kita panggil beras fidyah. Oh, beras fidyah. Ada istilah macam tu, beras fidyah. Macam juga kita kata zakat fitrah. Zakat fitrah dengan beras. Tapi boleh ditukar kepada duit, kepada RM tadi. Itu yang saya kata RM4 ke RM5. Kiraan satu cupak ataupun 600 gram beras tadi. Baik, jadi persoalannya ialah boleh tak dia nak bayar ni dalam bentuk dia bagi terus kepada orang fakir dan orang miskin? Jawapannya boleh. Yang kedua dia tanya tadi, boleh tak nak bagi dalam bentuk jamuan? Contohnya katalah dia tinggal 30 hari, dia pun jamu nasi, kalau makan nasi saja tak jadi tak, dengan gulai ayam, dia cari 30 orang fakir miskin, yang betul-betul fakir miskin. Tak boleh panggil da'i lah. Tak acil lah, tak boleh. Dia kena pastikan orang yang susah, fakir ataupun miskin. Kemudian, dia panggil 30 orang untuk 30 hari lah seolah-olahnya. Boleh. Kenapa boleh? Ini berdasarkan apa yang pernah dibuat oleh seorang sahabat Nabi namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana waktu Anas ni dalam keadaan lemah, dalam keadaan tua, dia tak mampu untuk berpuasa, dia mengajak dan memanggil 30 orang fakir, sebab dia tinggal 30 hari kan puasa, 30 orang fakir, dan dia sediakan makanan, roti lah di Madinah ni, dan dia bagi makan seramai 30 orang tadi sampai kenyang.
Sampai kenyang. Sampai kenyang. Tengok. Kalau buat ibadat ni sampai kenyang. Maknanya biar orang fakir, orang miskin tu terasa. Jangan berkira sangat. Dia buat baik ni betul dah. Sedekah, bagi makan. Tapi jangan bagi makan pula, kita catu pula. Yang lebih. Betul, semangat nak infak tu betul dah. Tapi biar orang fakir dan miskin tu rasa puas hati dengan hidangan yang kita bagi. Ingat orang belakang sama. Betul dah tu. Bagi seketul tu ingat Betul dah belakang. tu. Betul dah. Tapi Ustaz, maknanya bila kita bagi sampai dia kenyang tu, kita akan rasa tenang Ustaz. Betul. Masya Allah. Baik Ustaz, kita ada pemanggil di talian nak bersama dengan Al-Fadhil Ustaz. Mungkin ni soalan lebih mencabar ni Ustaz. Bersama dengan Omar Abdul Majid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Aiman dan Pak Ahmad Sukri Yusof. Ya, saya Omar Abdul Majid dari Felda Kini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soalan saya begini Ustaz. Mengenai yang kata fidyah tadi tu, yang kata yang tak mampu tu, mungkinlah kita dah faham dah tu. Ni Ustaz, bagi saya lah. Jadi soalan saya begini Ustaz. Sekiranya kafarah, denda ni, yang macam kata Ustaz yang melakukan hubungan suami isteri waktu siang ni, dia kena kafarah. Denda makna puasa itu dia kena ganti, maksudnya 2 bulan berturut-turut secara berturut-turut ni Ustaz. Dan sekiranya dia tak mampu lah Ustaz nak bayar puasa itu, ganti puasa secara 2 bulan berturut-turut ni, apakah ada cara fidyah atau cara lain untuk menyelesaikan denda ataupun kafarah yang dikenakan kerana kesalahan yang disengajakan ini Ustaz? Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni tentang kafarah ni Ustaz. Baik, jadi kafarah tadi bila dia berpuasa, dalam keadaan berpuasa, kita guna istilah yang betul lah ni. Kemudian dia melakukan jima' hubungan suami isteri di siang hari dalam keadaan dia tahu, dalam keadaan dia sedar, dalam keadaan dia faham, maka dia dikenakan kafarah. Kafarahnya apa tadi? Kafarahnya pertama, membebaskan hamba. Bebaskan hamba. Yang kedua, dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, dia memberi makan kepada 60 orang. Jadi dia kena ikut urutan. Maksudnya bebaskan hamba dulu, puasa 2 bulan berturut-turut, dia tak boleh berhenti, dia tak boleh stop dulu lepas 3 bulan, tak boleh. Kalau stop, dia kena buat balik. Dan yang ketiga ialah memberi makan. Jadi tengok urutan tu lah. Oh, bukan pilih salah satu Ustaz? Bukan pilih salah satu. Oh, okey. Pilih salah satu. Jadi dia ikut kemampuan. Paling last beri makan pada 60 orang. Kalau katalah ini andaian sahaja, bagi makan 60 orang juga tak mampu juga, macam mana nak buat? Taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita nampak kalau daripada 60 tadi tu tak adalah berat sangat. Tak adalah berat sangat, tapi katalah betul-betul tak mampu, maka dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab pernah datang seorang lelaki pada zaman Nabi SAW, dia kata, habis aku. Dan ini bahasa kita guna, habis dah. Habis dah aku ya Rasulullah. Nabi kata apa? Dia berceritalah dia melakukan hubungan jenis pada siang Ramadan. Jadi Nabi pun beritahulah dia punya susunan tadi. Akhir sekali bila suruh beri makan tu, dia Rasulullah, ini dia kata kurma ni untuk tu, untuk bagi makan. Dia kata, saya pun orang paling susah di tempat ni. Tak ada orang paling susah di tempat ni. Nabi ketika itu, Nabi tersenyum sampai nampak gigi. Nabi kata, kamu ambillah. Cuma hadis ini nak menggambarkan dari sudut susunan kemampuan. Tapi kalau betul-betul tak mampu, tengok agama. Betul-betul tak mampu, nak cari RM200, RM300 pun tak mampu, maka hendaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kesilapan kita sebagai manusia. Wallahu a'lam. Tapi bila dengar 2 bulan tu Ustaz, terus pakai seluar besi Ustaz. Tak berbaloi. Orang kata 2 bulan ni satu, orang kata penyiksaan. Kalau kita nak ganti tu sangat susah Ustaz kan. Betul. Baik, kita berehat seketika Ustaz. Kembali selepas ini, para penonton jangan ke mana-mana. Banyak lagi isu berkaitan dengan fidyah yang akan kita bincangkan bersama Al-Fadhil Ustaz. Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru.
Alhamdulillah, kembali dalam Tanya Ustaz. Biar tahu, jangan keliru dalam topik perbincangan fidyah dan ganti puasa. Tadi Ustaz ada sebut tentang berganda. Kita pun kurang faham lah Ustaz. Mungkin apa dia fidyah berganda ni Ustaz? Silakan Ustaz. Baik. Kita sebutkan tadi di antara sebab dikenakan fidyah tadi, kita sebut kategori orang yang kena fidyah itu, iaitu apabila umpamanya kita ambil contoh orang yang bermusafir. Orang bermusafir dia tak puasa, tak ada masalah, itu rukhsah, betul. Tapi dia kenalah puasa sebelum datangnya Ramadan tu, dia kena puasa lah. Sebab itu di awal tadi kita dah seru. Mungkin kawan-kawan kita yang bermusafir, mungkin wanita-wanita kita yang belum melaksanakan ibadat puasa itu, untuk kita laksanakanlah. Ini kita sudah berada di bulan Syakban ini, betul. Maknanya kita kena laksanakan ibadat tersebut. Jadi umpamanya dia sepatutnya, katalah dia tinggalkan puasa satu hari, jadi dia patutnya ganti puasa. Tapi kalau dia melepasi Ramadan, masuk Ramadan, dia kena bayar fidyah. Ini berdasarkan antaranya daripada athar Ibnu Abbas. Abu Hurairah telah berkata, faman alaihi saumun falam yasumhu hatta adrakahu Ramadan akhar yut'imu anil awal. Maksudnya, sesiapa yang ada puasa ganti tetapi tidak menggantikannya lagi sehingga tiba bulan Ramadan yang berikutnya, hendaklah dia beri makan fidyah bagi yang awal Ramadan yang lepas. Jadi kalau 2 tahun tak buat juga, kali 2. 3 tahun tak buat lagi, kali 3. Maknanya dia kena laksanakan ibadat tersebut ataupun bayaran fidyah tersebut. Ganti tetap ganti? Ganti tetap gantilah. Ganti tetap ganti. Tapi kerana dia tidak melaksanakan bayaran fidyah. Fidyah kita kata tadi sebagai untuk kita kata, kita maknanya dari sudut, maknanya satu kafarah bagaimana untuk kita hapuskan kesalahan kita, dosa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustaz, ni kakak kita kat rumah ni dah standby dengan calculator dah Ustaz. Dah standby nak kira berapa yang dia nak kena bayar. Okey, tapi sebelum kita nak kira tu Ustaz, sementara nak tunggu kalkulator pasang ni, kita nak raikan soalan sahabat kita dulu. Sucikan hati. Sehari sebelum Ramadan, saya bersalin anak kedua. Alhamdulillah. Maka saya berhutang puasa sebulan. Alhamdulillah, kini selepas beberapa tahun berlalu, barulah saya dapat membayar hutang puasa yang tertinggal. Soalan saya, bagaimana cara pengiraan bayaran fidyah? Walaupun saya sudah bayar puasa, tetapi bayaran fidyah masih belum diselesaikan Ustaz. Macam mana nak kira itu ni? Yang kita katakan tadi, berdasarkan tahun lah. Okey. Maknanya kalau kita 30 hari, kemudian kita tinggal 2 tahun, kali 2 tahun lah. Kalau 3 kali 3 tahun lah. Ini pendapat yang menyatakan perlu kita gandakan fidyah. Tapi kembali kepada pendapat daripada Majlis Agama Islam Selangor tadi. Pandangan dia ada 2 pandangan. Jadi akhirnya, seperti yang kita sebut tadi, kalau kita nak tenangkan hati kita, rasa hilang bimbang, berserabut dan sebagainya, kita laksanakan seperti yang saya katakan tadi. Dan hari ini, Da'i Aiman, sebenarnya nak bayar fidyah ni, dia tak susah dah. Sebab setiap Majlis Agama Islam tu, kalau kita pergi pada web masing-masing, dia ada kalkulator dah. Oh, dah ada siap dah? Dah ada dah. Maknanya, pergi mana-mana Majlis Agama Islam, Selangor ke wilayah ke, di pusat penerima zakat Majlis Agama Islam wilayah sendiri pun, kita pergi dalam web tu, kita cari kalkulator fidyah. Jadi tak payah fikirlah. Isi je lah? Isi je. Isi berapa hari kita tinggal, berapa tahun, dia akan kalkulate untuk kita. Oh, jadi tak perlu bimbang berapa yang kita tinggal dan berapa ringgit kita nak keluarkan. Baik. Sebab kadang-kadang kita ni, kita tahu kira tapi rasa tak percaya pada diri kita. Biasalah. Baguslah, maknanya kita nak supaya ibadah kita tu sempurna. Jadi alhamdulillah banyak sekali di majlis-majlis agama Islam dia ada kalkulator untuk kira fidyah, seperti mana juga kalkulator untuk kira zakat di laman web masing-masing. Okey, baik Ustaz. Intan Zurina ni dia ada problem, dia ada masalah, dia nak tanya kepada Ustaz. Puan Ina berpuasa Ramadan di luar negara yang sedang musim panas, waktu puasanya lebih panjang, lebih kurang 16 jam. Pulang ke Malaysia, kemudian untuk qada puasa, adakah Puan Ina hanya perlu mengikut tempoh jam di Malaysia sahaja? Bagaimana pula dengan baki jam sehari yang masih dihutangi seperti jumlah jam di sana? Beza ni Ustaz. Dia dalam ibadat ni, dia berdasarkan di
tempat masing-masing. Tempat masing-masing. Maksudnya, kalau kita ambil contoh tadi di luar negara mungkin sampai 16 jam. Puasa kita mungkin tak sampai 16 jam. Jadi, apakah bila kita balik ke Malaysia ni kita kena ikut 16 jam? Jawabnya tidaklah. Sebab kita akan tengok berdasarkan hari. Berdasarkan waktu solat kita lah. Maghrib kita pukul berapa? Subuh hingga maghrib kan. Jadi itu saja. Jadi dia berdasarkan di mana kita qada tu. Melainkanlah kalau kita qada di tempat tu juga 16 jam. Maknanya berdasarkan di tempat kita qada ibadah tersebut. Dia tak perlu panjang. Kalau panjang jadi pelik lah. Dah masuk dah Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita nak bagi cukup 6 dah. Mungkin pukul berapa tu? Pukul 12 ke baru buka puasa. Tak perlu. Dia berdasarkan di tempat kita qada puasa tersebut. Baik Ustaz, kita lihat inilah dia dalam kesempurnaan kita menghadapi ibadah puasa ni, ini yang perlu kita laksanakan Ustaz. Ya. Sehari berapa ringgit nak kena bayar ni Ustaz? Sehari berapa ringgit fidyah? Soalan yang baik. Kita katakan tadi dia satu cupak. Satu cupak pengiraan dia dalam bahasa lebih mudah 1/4 daripada zakat fitrah. 1/4 daripada zakat fitrah kita. Contohlah, katalah zakat fitrah kita, ini contoh sajalah, kata RM6. Jadi RM6 maknanya fidyah untuk sehari RM2 lah. Dia tengok ketetapan setiap negeri. Tapi lebih kurang begitu je lah. Tapi kalau kita bayar RM5, terkira selamat lah. RM5 tu dah berlebih dah. RM5 untuk sehari? Untuk sehari. Okey. RM5 untuk sehari. Maknanya kalau sebulan, 5 kali 30, RM150 lah. 100 sebulan? Kalau sebulan ibadat puasa tersebut. Okay. Tadi akad tadi 60 Ustaz. Dia jadi 300 lah. 60 hari. 60 hari. Maknanya 30, lepas tu dia tertangguh sehari jadi seganda. Jadi 60 lah Ustaz ya? Ya betul. Jadi 300. Betul. Lebih kurang lah Ustaz ya? Betul. Okey, maknanya kalau kita bayar lebih tu kita rasa puas hati kan Ustaz kan? Okey, kita ada sahabat kita nak bersama dengan Al-Fadhil Ustaz. Boleh kita raikan Ustaz? Tafadhal. Bersama dengan Tuan Haji Tukinon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai dan Halo. Halo. Silakan Tuan Haji. Dengar tak? Dengar. Okey, boleh. Silakan. Okey. Pertanyaannya gini. Di bulan Ramadan, bulan puasa, seorang sebab puasa kerana sakit Ustaz. Lebih kurang 10 hari lah. Tapi negara kita meninggal pula di bulan puasa Ustaz. Jadi saya nak tanya Ustaz, dia kena bayar pas dia tak dapat Ustaz kan? Tapi dia tak dapat bayar pada tahun ni, 10 tahun dah dia nak bayar. Macam mana kita Ustaz? Adakah dia bayar 19 atau pada tambah hari? Itu saja sekali dengan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey. Tuan Haji Tukinon. Okey, baik Ustaz. Mungkin soalannya tak apa jelas Ustaz tadi. Saya tahu nampak tak jelas juga. Nampak tak jelas Ustaz. Saya Tapi pun kita boleh buat anggaran. Kita buat anggaran. Anggaran soalan tu. Okey, silakan Ustaz. Kalau tak betul jawapan kita, Haji Tukinon boleh call balik lah. Okey, boleh kau balik. Okey, baik Ustaz. Cerita tadi lebih kurang ada 2 isu. Yang pertama, orang yang sakit. Kemudian, dia tak bayar lagi fidyah dia. Kemudian, dia meninggal dunia. Lepas lama meninggal dunia, tak bayar lagi fidyah tu. Macam mana? Adakah kena ganda? Saya dengar macam itulah. Okey, betul Ustaz. Ni produser kita pun kata betul. Alhamdulillah, Okey. terang lagi telinga Allah bagi. Allahu Akbar. Silakan Ustaz. Baik. Jadi isunya ialah bila waktu dia sakit tu, patut dia bayar waktu itulah. Jadi sepatutnya selepas saja meninggal dunia, kalau perkara itu ditahu oleh keluarganya yang bayar. Keluarga bayar. Keluarga bayar untuknya. Sebab itu di antara cara bila seseorang meninggal dunia itu, kita kena tengok 2 hutang. Hutang dengan Allah, hutang dengan manusia. Hutang dengan Allah ni hutang biasa ni lah, mana kena selesaikan. Sebab tu kalau dalam orang semayang jenazah akan ada wakil waris. Dia kata arwah ayah saya meninggal begini-begini, kalau ada hutang piutang boleh jumpa saya. Ataupun boleh WhatsApp saya lah, dia kata. Apa-apa semua sekali. Itu hutang kita sesama manusia. Yang kedua, hutang kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hutang kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni sama ada zakat kita, fidyah kita ataupun nazar kita. Sebab ni semua benda wajib.
benda yang tak boleh kompromi. Jadi seorang anak yang baik atau pewaris yang baik, dia kena ambil tahu benda tu. Dia kena ambil tahu benda tu dan dia kena bayar untuk arwah. Untuk arwah. Jadi kalau berlaku lama tu, si mati tak salah. Katalah 10 tahun tak bayar, dia tak salah. Dia tak perlu ganda. Sebab itu di luar dari sudut dia tak ada, dia dah meninggal dunia. Kita yang waris ni, yang alpa. Yang alpa yang patutnya kita laksanakan bayar fidyah untuk waris kita itu. Jadi cara terbaik macam mana? Cara terbaik ialah kita bayar berdasarkan gandaan dan kita niatkan itu amal kebajikan itu kembali kepada waris kita. Ayah kita ke, mak kita ke, anak kita ke. Itu yang terbaik. Masya-Allah. Islam ni dia ajar pada kita kalau sesuatu biar berlebih. Berlebih itu maknanya kalau infak tu biar berlebih, tolong orang tu berlebih, buat kebaikan tu lebih. Itu cara kita lah. Mak ayah dapat pahala dan anak yang ganti pun dapat pahala juga. Masya-Allah, sebab dia niatkan untuk ayah dia, dan mungkin fidyah tu mungkin RM5, tiba-tiba dia bayar RM50 contohnya. Masya-Allah. Nah, mudah-mudahan ada kebaikan. Baik, Ustaz. Kita berehat seketika dan kembali selepas ini banyak lagi persoalan yang akan kita bincangkan. Para penonton jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan. Tak lama lagi Ustaz, kita dengar lagu ni dekat radio nanti Ustaz. Betul. Okey, baik Ustaz. Hari ini boleh dengar awal. Boleh dengar awal. Awal lagi, sebelum Ramadan dah dengar lagu tu. Sebab semangat Ustaz. InsyaAllah. Bila sebut tentang puasa ni kita jadi semangat. Tapi semangat-semangat kita ni jangan lupa ganti puasa. Okey, baik Ustaz. Tadi kita cerita pasal anak soleh ni lah. Anak soleh ni dia akan settlekan atau selesaikan hutang piutang ibu dan ayah dia. Tapi berkaitan dengan puasa ni Ustaz, adakah dia perlu bayar fidyah sahaja ataupun dia kena ganti puasa mak ayah dia? Sebab kalau tak silap mak ayah dia ada tertinggal puasa lebih kurang 10 hari Ustaz. Ya. Macam mana ni? Baik. Pernah seorang lelaki datang bertemu dengan Rasulullah SAW. Dia tanya kepada Nabi, dia kata mak saya ni meninggal dunia dan dia ada sebulan berpuasa. Sebulan dia tinggalkan puasa tersebut. Adakah saya qada baginya? Maka Nabi jawab, na'am. Ya. Lalu Nabi kata, fadainullah ahaqqu an yuqta. Kerana hutang Allah itu lebih berhak untuk dibayar, untuk disempurnakan. Maksudnya di situ gambaran nabinya ialah waris itu kena tunaikan puasa tersebut. Yang kedua ialah dalam satu hadis dalam riwayat Bukhari dan juga Muslim, Nabi SAW menyebut, man mata wa alaihi siyamun soma anhu walihu. Siapa yang meninggal dunia dan dia ada puasa yang tertinggal, maka hendaklah walinya, kaum kerabatnya, warisnya untuk berpuasa kepadanya. Jadi persoalan yang ditanya oleh Da'i Aiman tadi, adakah maknanya kena puasa? Walinya kena berpuasa. Dia ada beberapa jawapan, perbincangan di kalangan para ulama. Yang pertama tadi yang macam Aiman katalah, maknanya wali itu berpuasa. Tapi ada juga sebahagian ulama kata sebenarnya dari sudut berpuasa itu bukan menjadi satu kewajipan kepada warisnya. Cukup dengan membayar fidyah. Jadi bagaimana keadaannya sekarang? Kalau saya, kecenderungan saya, kalau pandangan saya, maknanya katakanlah ibu ayah kita tu tinggal 10 hari. Contohnya, kita ada 5 beradik. Setiap orang puasalah untuk ibunya 2 hari. Oh, boleh bagi-bagi Ustaz? Boleh. Dia daripada kaum keluarganya, daripada anak-anaknya. Tapi pandangan saya, fidyah pun kita bayar juga. Oh, dua-dua sekali? Dua-dua kita bayar. Masya Allah. Maknanya 10 kalau kata RM5, baru RM50. RM50 tu kita bayar fidyah. Sama ada dia terus kepada fakir miskin atau kepada majlis agama Islam tadi. Dan puasa tu
kita niatkan supaya ada kebaikan kepada ibu ayah kita. Fidyah tu pun boleh juga bagi 5, Ustaz? Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab dia masih dalam kalangan warisnya. Sampai ada pandangan yang agak, yang bukan dah kita kata yang ekstrim. Sampai kata boleh, orang lain pun boleh, tapi saya nak sempitkan kepada keluarga terdekat saja. Sebab ini ibu kita, ayah kita kan, dijaga kita daripada kecil sampai kita besar kan, untuk dia, untuk akhirat dia. Datang pula perintah hadis Nabi SAW, takkan kita tak boleh buat. Betul. Untuk demi ayah kita, demi mak kita. Kalau kita sayang kepada mak kita, ayah kita ni, kita kena buat seperti mana yang Nabi SAW perintah kepada kita. Jadi itu baru betul. Jadi 5 beradik ni barulah betul sayang mak, sayang ayah. Buktikan sayang tu. Buktikan. Tak boleh sayang ni sekadar bercakap, saya sayang mak saya galaklah mak saya begitu begini, tak sempat jumpa mak saya. Baguslah dia punya rintihan tu. Tapi macam mana kita nak terus berbakti pada mak ayah kita? Itu persoalannya. Antaranya tadi, kita puasa jika tak sempat dia berpuasa tadi, di samping kita bayar fidyah juga. Allah. Kalau yang jenis penyakit yang tak ada harapan sembuh, mak ayah tadi tu, boleh juga buat macam ni, Ustaz? Dia kalau berdasarkan hadis tadi, kalau dia tak sembuh tu dah, sebab benda tu kena bayar bulan Ramadan tu dah. Bulan Ramadan tu lah. Jadi tak timbul dah isu apa lama ni untuk anak-anak untuk bayar puasa untuknya. Yang berlaku sekarang ni, yang dalam keadaan sakit dia tak sempat. Begitu keadaannya. Okey, baik Ustaz. Jadi inilah orang kata berkaitan dengan tanggungjawab seorang anak untuk menggantikan puasa ibu dan ayahnya. Kerana ketidaksempatan. Bukan kerana dia tak sepanjang hidup dia tak berpuasa, kerana ketidaksempatan hari itu. Dia sakit tak sempat puasa, itu saja. Jadi kita tak boleh buat bandingan pula. Dah kalau mak ayah saya na'udzubillah, mudah tak berlaku lah. Tak pernah puasa, ada kuasa. Itu tak perlu. Tak perlu kita buat gitu. Dia kira yang tak sempat je? Itu yang dia tak sempat kerana faktor dia sakit tadi. Okey, baik Ustaz. Jadi kita nak meraihkan soalan sahabat kita di Facebook. Ummu Hani nak tanya Ustaz, seorang yang melazimi puasa sunat, Isnin, Khamis, puasa putih dan yang lain-lain. Namun berkemungkinan masa jahil dulu masih ada puasa yang belum diqada. Jadi, adakah boleh setiap kita melakukan puasa sunat tersebut diniatkan qada? Dia sekaligus, Ustaz. Sunat pun dia, qada pun dia. Boleh ke? Baik. Semua orang ni dia ada masa jahil dia. Kita semua pun ada. Jahil ni bukan tak tahu. Jahil ni kerana kesibukan kita. Jahil ni kerana kita tak ambil tahu, tak ambil berat tentang ibadat. Jadi bila ada kesedaran itu, alhamdulillah. Dia nikmat hidayah, nikmat petunjuk, nikmat taufik untuk kita berbuat kebaikan ini, satu nikmat yang penting, satu nikmat yang besar. Jadi persoalan tadi persoalan yang menarik dan berlaku perbincangan pun. Jadi kita bagi dalam bentuk pandangan. Pandangan pertama kata puasa wajib ni dia tak boleh dah campur dengan puasa lain. Maknanya kalau kita qada, dia mesti betul-betul pada qada yang wajib tu saja. Satu pandangan. Pandangan yang kedua kata boleh digabungkan di antara puasa wajib dengan puasa sunat. Maksudnya qada dengan puasa sunat. Yang tak bolehnya kata pandangan kedua, dua wajib tu tak boleh. Wajib dengan wajib? Wajib dengan wajib tak boleh. Dia kalau makna nazar satu situ, puasa nazar campur dengan qada Ramadan, itu tak boleh. Kecenderungan saya, pandangan yang kedua. Maknanya, di samping kita puasa Isnin, Khamis dan sebagainya, kita niatkan bahawa ini puasa yang kita tinggalkan. Kalau bahasa lebih mudah, kita ambil contoh maksudnya puasa 6 lah, 6 Syawal. Ini kita ambil contoh mudah lah. Sebab akan berlaku pertanyaan macam ni bila bulan Syawal nanti. Boleh tak saya nak puasa 6 dengan qada? Jadi waktu itu maknanya kita boleh qada dan juga puasa 6.
Itu pandangan saya, dan pandangan ini berdasarkan ada pandangan di kalangan para ulama kita, dan saya memilih pandangan yang kedua. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, ada suami-suami di luar sana Ustaz. Ada satu soalan nak tanya. Dia kata kesian tengok isteri lepas mengandung seorang bersalin, tahun depan keluar lagi, tahun depan keluar lagi, tiap-tiap tahun bersalin. Jadi kesian tengok isteri ni. Jadi si suami ni dia bayarkan fidyah isteri. Boleh ke bayarkan fidyah isteri ni Ustaz? Tidak ada masalah. Bayar untuk isteri ini, cuma kena maklumkanlah supaya tanggungjawab tu ada. Macam juga contoh bayaran-bayaran lain, kita kena maklum kepada isteri kita ni. Abang dah bayar di Majlis Agama Islam tadi RM50 ni fidyah sekian-sekian. Biar ada pengetahuan tu. Kalau tidak, dia seolah-olah dia ambil mudah benda tu. Kita tak nak benda tu. Jadi seorang suami kena memberi pendidikan. Pendidikan tak apalah, mungkin isteri dia tak sempat. Jadi abang dah bayar online tadi. Bukan bayar pun sekarang ni. Betul tak? Betul. Abang dah bayar dah. Kita fidyah kan dapat anak kita begini-begini. Kena maklumkan pada isteri. Wallahualam. Okey, baik Ustaz. Berkaitan dengan sakit. Berkaitan dengan sakit Ustaz. Tadi Ustaz ada sebutkan sakit yang tak ada peluang untuk sembuh. Mungkin Ustaz boleh perincikan sedikit berkaitan dengan sakit yang mungkin 50-50, ada peluang nak sembuh ataupun dia dah sakit lama dan kemudian dia sembuh kembali. Macam mana mungkin Ustaz boleh perincikan tentang sakit ni Ustaz? Baik, yang pertama kita sebut sakit yang ada harapan untuk sembuh. Biasalah, maknanya kita kena puasa, kena ganti puasa, dan kalau tahun tu kita dengan fidyah. Baik. Yang kedua, puasa yang tidak ada harapan untuk sembuh. Mungkin dah berada di atas katil tu dah 5 tahun, 6 tahun. Betul. Jadi memang tak ada harapan untuk sembuh. Jadi bayar fidyah lah. Jadi kewajipan untuk bayar fidyah saja. Cuma persoalan tadi, ialah ini kuasa Allah Ta'ala. Kuasa Allah. Lepas 7 tahun, dengan takdir Allah, rawatan, jumpa doktor, sesuai ubat, sesuai ini, asbab musabab belaka, sembuh. Gagah dia. Gagah daripada anak pula lepas tu. Masya Allah. Jadi macam mana? Adakah dia perlu qada balik ataupun sebelum tidak? Itu? Ada dua pendapat di kalangan ulama kita. Yang pertama, dia tak perlu. Sebab memang waktu itu, memang itu keadaannya memang dia memang dalam pemikiran doktor, dalam pemikiran dia sendiri memang dia tak sembuh. Jadi lepas tu dia ganti fidyah tu. Sebab fidyah tu adalah pengganti kepada puasa. Pandangan kedua kata, tak. Pandangan kedua kata, dah kalau kamu sembuh, kamu kena qada balik puasa-puasa yang lepas di samping bayaran fidyah tersebut. Jadi itu kita tengoklah kondisi orang tersebut. Kalau memang ada kemampuan untuk berpuasa, dia sihat betul-betul, saya rasa tak ada masalah. Itu pilihanlah, itu pandangan yang dibuat oleh para ulama kita. Okey, baik Ustaz. Sahabat kita ada satu soalan nak tanya kepada Ustaz. Boleh kita raikan Ustaz? Silakan. Assalamualaikum. Siapa di talian? Assalamualaikum. Iman dari Aiman dan juga Ustaz Syafiq. Silakan. Nama saya Barudin Kasim. Okey, Ustaz, masa bulan puasa ni Ustaz, orang sakit ni, dia boleh puasa. Tapi hanya kadang-kadang pertengahan ke nak mengambil puasa tu dia ada masalah. Jadi dia boleh puasa mungkin 10 hari atau sampai 1 hari lah. Jadi perlu ke dia bayar fidyah atau ganti puasa? Dan fidyah ada tu kalau dia nak bagi kepada fakir miskin, dia tak boleh. Boleh ke dia hantar kepada macam rumah orang tua ke ataupun macam mana? Okey. Saja soalan saya. Masih Dai, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Mungkin setengah orang tu diuji dengan sakit dan sebagainya Ustaz. Mungkin kita simpan dulu soalan ni kerana kita dah tamat di TV3 Ustaz. Okay. Baik, para penonton nak tahu jawapannya, kekal setia bersama dengan kami. Lagi 30 minit kita akan bersiaran di TV9. Terima kasih kita ucapkan kepada para penonton TV3. Rezeki kita jumpa lagi. Ila liqa, ma'assalamah. Jumpa di TV9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kalaulah bulan puasa boleh semangat macam ni Ustaz Mudah-mudahan insya-Allah. Mudah-mudahan boleh semangat macam ni. Okey, baik, para penonton kita pun semangat nak dengar jawapan daripada Al-Fadhil Ustaz. Tadi sahabat kita ada tanya satu soalan. Dia kata, yalah awal Ramadan ni puasa memang cun lah. Dan masuk pertengahan Ramadan ni mungkin ada masalah sakit dan sebagainya. Jadi dia puasa separuh hari dan dia tinggal separuh hari. Kena fidyah ke macam mana Ustaz? Baik. Kalau berdasarkan soalan tadi, sekiranya seseorang itu mampu berpuasa, dia berpuasa. Cuma dia buat bayangan tadi, lepas 4 hari, mungkin faktor apa, mungkin kerana tidak larat, sakit dan sebagainya, dia tinggalkan puasa. Jadi adakah dikenakan fidyah? Selagi dia boleh qada nanti, selepas Ramadan, dia ada kemampuan untuk qada, untuk berpuasa, dia tak boleh bayar fidyah. Dia kena ganti puasa tersebut. Sebab sakit itu bukan sakit yang berpanjangan. Dia mungkin faktor, mungkin bersifat sementara. Jadi ada kemampuan nanti lepas Ramadan, ada 11 bulan lagi, katalah dia tinggal 3 hari. Dia ambillah daripada selepas Ramadan tu sampai sebelum Ramadan, ambillah. Mungkin dia tak boleh berterusan selama 30 hari. Maksud saya di sini, dia tak boleh pindah kepada fidyah selagi ada kemampuan untuk berpuasa. Begitu. Tapi dia nak bayar ke rumah warga mas Ustaz, boleh ke? Dia begini. Rumah warga mas tu yang kita faham, rumah orang tua. Tapi dia ada 2 keadaan. Kalau rumah warga mas tu memang rumah untuk warga mas yang susah, yang fakir, yang miskin, itu boleh. Boleh, tak ada masalah. Tetapi kalau rumah warga mas tu yang kita kata yang bersifat komersial, maknanya bayaran saja kata 7,000 sebulan, contoh memang begitu pun. Jadi dia tak termasuk kategori, dia bukan kerana faktor warga mas kita bayar fidyah ni. Faktornya kerana fakir, faktornya kerana miskin. Jadi itu keadaannya. Saya buat contoh lain yang keluar daripada perbincangan kita, macam bayar zakat juga ada orang kata. Boleh tak bayar zakat kepada kita kata anak yatim? Kita tanya dulu, anak yatim tu sifatnya apa? Kalau anak yatim tu anak yatim yang susah, miskin, boleh. Tapi anak yatim tu sendiri, dia kaya-kaya. Masya Allah. Tak? Dia sebelum umur 18 pun dia dapat sebulan 10,000 umpamanya. Itu tak boleh walaupun anak yatim. Jadi maksud kita, fokus kita bantuan ataupun kita kata fidyah ni kepada orang yang tidak ada kemampuan, sama ada fakir ataupun miskin. Baru boleh bayar fidyah kepada tempat tersebut. Baik Ustaz, sakit ni dia ada banyak kategori, betul Ustaz Sakit kuat, sakit tak kuat, pening dan sebagainya. Faizal ni tanya satu soalan, jika seorang sakit, siapakah yang menentukan sama ada dia boleh berpuasa ataupun tidak? Dirinya sendiri ataupun doktor yang tentukan? Jika seorang doktor peribadinya bukan Islam, macam mana Ustaz? Baik, sudah tentulah kita kata untuk menentukan berat tak berat sakit kita, itu bukan kita. Sebab kita ni selalu tak berat je. Malah pergi klinik, malah jumpa doktor dan sebagainya. Maksudnya di sini ialah kita kena cari doktor pakar yang ada wibawa. Jadi adakah Muslim dan non-Muslim? Itu terpulang pada kita lah. Kita pun tak nak bezakan. Bukanlah kalau doktor peribadi dia memang yang sentiasa tahu rekod dia dan sebagainya, boleh. Cuma untuk pengesahan boleh kita bertanya kepada orang lain. Dia bukan kerana faktor tu Muslim atau tak Muslim. Cuma yang kita nak ni yang boleh memberi penjelasan yang jelas kepada kita. Dan saya fikir sekarang ni doktor-doktor pun faham konsep puasa orang Islam daripada subuh sampai kepada maghrib tu semua orang tahu. Jadi yang pentingnya ialah doktor yang punya wibawa dan amanah. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, dekat rumah saya ada banyak saya tanam cili Ustaz. Cili sekilo RM10. Jadi Ustaz, saya nak bayar fidyah dengan cili-cili saya tu. Boleh ke Ustaz? Boleh bayar dengan fidyah dengan cili. Kalau makanan rujinya ialah cili. Kalau makanan ruji cili Ustaz. Jadi maksudnya tak boleh. Sebab bayaran fidyah ni kita sebut tadi sama ada beras
ataupun untuk Malaysia lah, ataupun ganti beras iaitu duit. Dan kalau kita tengok hadis yang kita baca tadi pun, hadis Anas bin Malik pun, dia buat jamuan kita kata tadi 3 untuk 30 orang untuk 30 hari, dan dia masak, antara masakan itu ialah roti. Roti maksudnya makanan asasi, makanan ruji kepada masyarakat Arab ketika itu. Jadi dia tak boleh kita keluar daripada makanan ruji. Baik, sahabat kita Casey ni dia ada soalan yang berbunyi, Ustaz, bolehkah kita berpuasa di akhir bulan Syakban ini? Contohnya Isnin Khamis, kerana yang saya tahu akhir Syakban kita tidak digalakkan berpuasa untuk menyimpan tenaga supaya Ramadan kita lebih bertenaga. Betul ke Ustaz? Dia sebenarnya puasa Isnin Khamis kan? Isnin Khamis ni satu puasa sunat, dan tak ada masalah untuk kita berpuasa bila-bila. Yang menjadi perbincangan kalangan ulama ialah di hujung-hujung Syakban kita tak pernah tiba-tiba nak puasa. Itu berlaku perbincangan lah. Tapi kita berpandangan masa itu tak perlulah. Tapi untuk awal ni kita nak apa lama ni, panas badan lama dah tak puasa, last dulu bulan Ramadan. Betul. Tak ada masalah. Itu tak ada masalah, boleh kita berpuasa sunat sebagai latihan. Bahkan sebenarnya bukan latihan pun, ini sebagai satu cara untuk kita buat nawafil, kita buat amal-amal sunat. Kalau solat pun kita buat solat fardu, betul tak? Betul. Solat fardu kita buat solat sunat. Kita ada bayar zakat yang wajib, zakat harta yang wajib. Kita ada juga sedekah, kita juga ada wakaf. Begitu juga puasa. Kita ada puasa yang wajib, dan kita juga ada puasa yang sunat. Jadi maknanya mukmin yang baik, insya-Allah mudah-mudahan kita jadikan diri kita mukmin yang terbaik. Kita buat yang fardu itu mesti, dan kita ikuti yang sunat ataupun an-nawafil, buat benda-benda sunat. Ini mudah-mudahan dapat kita mentakarubkan, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik, sahabat kita nak tanya satu soalan ni bersama dengan pemanggil kita di talian. Assalamualaikum. Siapa di talian? Waalaikumsalam, Daik Aiman. Kak Yat sini, Hayati Ismail dari Rawang. Silakan Kak. Okey, terima kasih Daik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam tu lah. Kak Yat ada kawan, dia dulu pernah belajar di luar negara. Jadi negara tu makanan rujinya adalah gandum, dan bila dah balik ke Malaysia, jadi Kak Yat nak pasti nak bayar fidyah tu makanan ruji negara tu ke atau dia sendiri Ustaz? Dan Kak Yat juga ada pengalaman pernah tolong satu pusat anak yatim ni lah, rumah anak yatim. Bila ada beras berlebihan bayar fidyah, jadi kita takut rosak, Kak Yat tolong jualkan dengan harga yang lebih kurang RM1 kurang daripada pasaran. Jadi Kak Yat nak minta nasihat Ustaz, sebenarnya mana yang lebih baik? Adakah dengan bayar duit tu lebih baik Ustaz? Sebab kita takut bila terlampau banyak lambatkan, beras tu akan jadi rosak Ustaz. Jadi mohon pandangan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana Ustaz? Baik, soalan yang baik. Jadi persoalannya macam mana untuk kita bayar fidyah? Mungkin puasa tu buat di luar negara, makanan rujinya gandum. Mungkin berbeza gandum. Kita pula di sini Malaysia mungkin rujinya kita beras, cili. Beras. Okay, jadi sekarang di mana kita bayar? Di mana kita bayar? Kalau bayar di sini beras lah. Kalau kita bayar di sana gandum lah. Ataupun yang sekarang kalau bayar duit tak timbul apa-apa masalah lah. Jadi persoalan tadi macam mana cara yang sebaik mungkin? Beras ke ataupun kita kata duit? Kita tengok situasi, tengok negeri lah. Tengok negeri. Macam mana penerimaan mereka yang selesa bagi mereka. Saya fikir, saya yakin, saya percaya beras ni tu sebelaku pemberian beras. Kita pun tak boleh nak alang sebab itu orang ada beras, tak apalah dia bagi beras. Tapi bagi kita yang beras ada pun. Jadi bagi kita ni yang beras ada, daripada kita menyebabkan storage masalah, nak simpan apa semua sekali. So bagi saya wajar kepada kita bayar menggunakan duit. Lagi senang. Lagi senang. Sebab kita ambil contoh, kalau pihak Majlis Agama Islam pun dia boleh, bila duit tu dia boleh susun cara elok. Keperluan beli beras, waktu-waktu dia tahu, dia lebih tahu. Dia boleh cari asnaf yang memerlukan. Pada pandangan saya, duit itu lagi baik, sesuai untuk negara kita, dan kalau boleh lebihkan. Daripada mungkin kalau dah tu RM3 kita bayar RM4, RM5 kita bayar RM10, ikut kemampuan kita.
Tapi ni ada lebihan beras Ustaz dekat rumah anak yatim ni. Dia jual balik dan duit tu macam mana Ustaz? Dari sudut salah lah. Sebab dia kalau ikut ni tak boleh jual benda sebab perkara tu, sebab dia ada nilai dia. Okey. Bila kita jual dia dah jadi murah. Tapi itu isu tadi, lambakan tadi. Jadi kita dapat belajar daripada situ. Eloknya sekarang ialah dalam keadaan kita menerima dalam bentuk duit. Dan sebenarnya pihak tahfiz ataupun pihak tempat yang tentu golongan fakir miskin, tempat tinggal golongan fakir miskin ni, pihak institusi pun boleh syorkan kepada yang nak bagi fidyah ni, kami terima beras, tapi elok sekali kalau kami juga dapat nilai beras dalam bentuk RM, dalam bentuk ringgit, supaya kami susun. Tak adalah rosak beras. Tak ada rosak, sebab yang tinggal tu 20 orang. Yang datang tu tak tahu beras berapa banyak. Jadi sebab itu dari sudut keperluan membantu pun kita kena tengok. Macam juga bantuan, kita kata bantuan apa-apa pun, kita kena tahu keperluannya sebenarnya. Macam bantuan banjir, kadang-kadang orang hantarnya beras je, beras bertambun. Ataupun bantuan kepada fakir miskin, semua pakat bagi beras belaka. Jadi dia bukan perlu beras saja. Cuba bayangkan, daripada bagi beras 20 dengan harga RM20, ini contoh saja, RM20, semua bagi beras. Kata beratus kilo. Cuba bayangkan kalau tukar, bagi pada fakir miskin, yang ni bagi RM20, yang ni bagi RM20. RM20 itu macam-macam dia beli pula. Boleh beli ayam, boleh beli itu, boleh beli ini. Jadi nampak dalam sistem kehidupan kita ni, kita bagi dalam bentuk tunai itu lebih baik. Wallahu Baik Ustaz, kita nak berehat seketika. Para penonton jangan ke mana-mana, nak tanyalah tentang orang yang menyusu ni Ustaz. Kesian kepada wanita-wanita di luar sana. Kita berehat seketika. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Dalam rumah kita ada orang yang kita sayang. Di antaranya ibu kita, isteri kita dan wanita, anak-anak perempuan kita. Betul Ustaz? Baik. Dan kalau kita tengok mereka ni pengorbanan luar biasa. Dah lah mengandung, kemudian bersalin, dah bersalin kena menyusu pula. Lepas tu terpaksa tinggal puasa sampai 30 hari Ustaz. Betul. Jadi ini satu ujian untuk mereka. Persoalannya Ustaz, untuk orang yang menyusu, mungkin ada kategori-kategori mereka risaukan baby ke, risaukan dirinya ke, macam mana dengan ganti puasa mereka Ustaz? Baik, dalam satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan daripada Imam Tirmizi, Rasulullah SAW menyebut, Inna Allah Ta'ala wada'a 'anil musafiri as-sawma wa syatra as-salah wa 'anil hamili aw murdi'i as-sawma aw as-siyam aw kama qala. Nabi SAW menyebut sesungguhnya Allah Taala telah memberi keringanan kepada orang musafir dengan separuh solat. Maknanya kosarlah. Zuhur 4 jadi 2 begitu. Dan juga daripada orang musafir dengan solat, dan juga orang puasa, dan juga daripada orang yang hamil ataupun orang menyusukan anak. Jadi keringanan ini datangnya, nasnya daripada hadis Nabi SAW, bahkan daripada Quran. Contoh ayat yang kita baca di awal tadi, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi wajib ke atas orang yang tidak terdaya berpuasa kerana tua dan sebagainya membayar fidyah, iaitu memberi makan orang miskin. Imam Syafi'i kita ketika membahaskan ayat tersebut, dia kata ni juga ayat ni keringanan ini juga diberikan kepada orang yang hamil dan juga orang yang menyusukan anak. Persoalan yang timbul sekarang, bagaimana orang yang mengandung ini ataupun orang yang menyusukan anak ini untuk dia qada puasa ke ataupun dia bayar fidyah? Itu persoalannya. Baik, untuk orang yang mengandung ini dan dia hanya tidak bimbang kepada kandungan dia hanya kerana faktor diri dia, maka dia kena ganti puasa sahaja, tak perlu bayar fidyah. Tetapi kalau orang mengandung ni, orang menyusu ni, dia
bimbang juga kepada kandungan dia. Maka ada dua tadi, kepada kandungan dia. Maka dia ganti puasa dan pada masa yang sama dia bayar fidyah. Dua-dua sekali? Dua-dua sekali. Jadi ini adalah kita lihat indahnya syariat memberi keringanan kepada wanita yang hamil, wanita yang menyusukan anak. Jadi ini nak menggambarkan syariat ini melihat semua aspek, semua segi. Dan kalau kita tengok Islam ni, dia menjaga hak-hak wanita dari satu sudut lain lah. Hak ketika mengandung, hak ketika menyusukan anak. Maknanya Islam dia berat sampai ke tahap tu. Bayangkan syariat tu, dia punya terperinci jaga wanita itu sampai begitu. Sesuatu yang tak pernah berlaku di zaman jahiliah. Jahiliah ni pandang wanita ni dengan pandangan yang mudah, pandangan yang hina dan sebagainya. Tapi Islam dia angkat darjat wanita ni sehingga kan dalam ibadat sendiri diberi rukhsah. Diberi keringanan demi keselamatan wanita. Ini syariat yang indah. Wallahu a'lam. Tapi anak 5 orang Ustaz, selang setahun pula tu. Dah 5 tahun dah tinggal puasa. Banyak tu nak kena ganti Ustaz. Yalah, itulah. Tapi dia begini. Dia kadang betul lah kita kata mengandung tu setiap tahun umpamanya. Tapi pasti sekali ada waktu tenang sekejap. Betul tak? Jadi kita, sebab tu bagi saya wanita ni kalau untuk ganti puasanya jangan tunggu lama. Maknanya sejurus selepas puasa Ramadan tu tak payah tunggu lama. Maknanya bulan Syawal tu sambil-sambil puasa 6 ni dengan suami dengan anak-anak ni dah boleh ganti. Dia kadang-kadang berlaku. Tapi tak semua orang ni Da'i. Ya. Dia berlaku, dia hujung-hujung baru dia sibuk. Dekat Ramadan 2-3 aku tak habis lagi lah. Aku tak habis aku. Dah 11 bulan dah tu. Tapi tak apalah. Sebab tu pertemuan kita dalam rancangan Tanyalah Ustaz hari ni cantik betul. Cantik. Sebab kita walaupun tak sampai sebulan tapi masih ada waktu lagi bagi kita suami ni untuk peringatkan kepada isteri dan juga kepada anak-anak perempuan kita. Halo, macam mana ni puasa dah ganti ke belum? Ini remind saja. Ataupun kepada isteri kita. Dan juga kepada kawan-kawan kita di pejabat yang menonton kita hari ini. Sembang kita hari ini tajuk, tadi tengok Tanyalah Ustaz cerita tentang fidyah ganti puasa. Kau ganti belum? Dia dakwah begitu aja. Dakwah ni bukan mesti ceramah alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam. Tak perlu pun. Dengan kita jentik sikit je. Fidyah tu macam mana dah settle belum? Itu saja. Berpeluh Ustaz. Online. Tolong kira lah kau pandai-pandai. Kita tak payah kita pergi laman web Media Agama Islam je. Bukan kita kena piku barang tu. Bagi je. Ni link dia kau boleh kira, kau boleh bayar terus. Janji benda tu patuh syariah, kita buat itu berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Tapi Izzuddin Ustaz di Facebook, dia kata bagaimana bagi individu yang tak pernah puasa daripada mula balik. Macam mana dia nak bayar fidyah ni Ustaz? Banyak sangat ni. Dia kembali bila kita ada kesedaran, kita ada keinsafan, langkah pertama ialah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menariknya taubat ni setengah ulama kata niat kita nak bertaubat tu kita taubat dah. Oh, niat dulu. Ada sampai begitu. Walaupun yang popularnya kena taubat lah. Tapi kalau ada lintasan untuk kita bertaubat pun, itu memang dah Allah Ta'ala bagi kesedaran pada kita. Jadi kita pun tak boleh nak kata orang-orang yang tinggal puasa apa semua. Itu zamannya. Mungkin dah ada kesedaran. Mungkin ada hidayat. Sebab manusia ni, dia ada episod dalam kehidupan dia. Dia ada cerita dalam kehidupan dia. Tapi yang lepas tu lepaslah. Maknanya kita bermula dengan yang baru, buku yang baru, kita nak buat perubahan dalam kehidupan kita. Maksudnya ganti sikit-sikit kan macam mana Ustaz? Ganti mengikut kemampuan yang ada kepada kita. Maknanya tak bolehlah kita puasa sampai setahun, sampai tak boleh hak kita di tempat bekerja pun lemah. Macam mana kau ni tidur je? Yang penting puasa, qada tu wajib. Kerja tu wajib juga. Maksud saya, buat ikut qada itu, buat ikut kemampuan yang ada kepada kita, kemampuan yang ada kepada kita.
Dan fidyah tadi kalau ada kemampuan bayar. Kalau tak ada kemampuan tak apa, taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Tadi Ustaz 5 tahun kita tinggal puasa. Kemudian 5 hari kita tinggal puasa dan kita tinggal 3 tahun. Jadi kita kena kali 3 lah fidyah kita Ustaz. setuju? Tapi puasa tu kena kali 3 tak Ustaz? Puasa tak payah kali 3. Oh, tak payah kali 3. Betul. Okey, baik Ustaz. Mungkin sebagai kesimpulan, inti pembelajaran kita pada hari ini Ustaz, ya. Tadi Ustaz sentuh tentang taubat tadi Ustaz. Ya. Sebenarnya kenapa fidyah ini disyariatkan? Ya. Mungkin nak mengajar kita sesuatu sebagai kesimpulan kita pada hari ini Ustaz. Fidyah ni adalah satu benda yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia juga adalah sebagai pelengkap kepada ibadat dan juga kepada untuk pengganti kepada ibadat kita. Dia tengok angle-angle yang tertentu lah. Angle-angle yang tertentu. Kalau dia tinggalkan itu kerana kealpaan, kita nak kafarkan dosa. Umpamanya patut qada dah puasa sampai terlepas 3 Ramadan, maknanya sebagai kafarah. Maknanya menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Ataupun juga dalam sifat fidyah itu sebagai ganti. Maknanya orang yang tua, yang sakit, yang tak boleh bangun, dia tak salah. Dia dulu masa muda, dia masa sihat, tak pernah tinggal puasa pun kan, bahkan puasa sunat Isnin Khamis tu menjadi amalan. Tapi bukan dia tak nak puasa. Sebab faktor kesihatan dia, faktor umur dia dah tua, tak mampu berpuasa. Orang ni tak bersalah pun. Tapi Allah Ta'ala bagi keistimewaan. Walaupun dia tak puasa, semangat dia dalam Ramadan tu ada. Maka Allah Ta'ala tukar dengan fidyah. Sebab kita tengok fidyah tu akhirnya kepada apa? Fidyah tu akhirnya yang dia sumbang itu diberi kepada fakir miskin. Diberi makan kepada fakir miskin. Maknanya dia terus berbakti dalam bentuk harta benda. Walaupun dari sudut tenaga, dari sudut puasa dah tak boleh. Menunjukkan kepada kita, Allah Ta'ala ni, dia ibadat ni, dia syariatkan kepada kita mengikut kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tak taklifkan kepada kita suatu perkara melainkan kemampuan yang ada kepada kita. Jadi mudah-mudahan dengan perbincangan kita pada pagi ini Da'i, Allah Ta'ala buka hati kita dan beri kefahaman kepada kita untuk kita terus merajaah ahkamus saum, hukum-hukum tentang ibadat puasa, supaya insya-Allah kita masuk dalam bulan Ramadan nanti dalam keadaan kita punya persiapan yang baik, kefahaman yang jitu terhadap ibadat solat. Mudah-mudahan kehidupan kita sentiasa diberi kebaikan, keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, untuk mengakhiri program kita pada hari ini, kita nak persilakan Ustaz untuk mengimamkan bacaan doa kita. Persilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la tada' lana min hadzal maqam dhanban illa ghafarta wa la maridan illa syafaita ولا دينا إلا أديته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz atas penjelasan berkaitan dengan fidyah dan ganti puasa. Para penonton, esok temu janji kita dalam pengajian hadis 40 Imam Nawawi, kehormatan Muslim. Moderator Da'i Hakim dan juga panel Ustaz Ahmad Fuad Muhammad Mukhtar. Terima kasih kepada penonton yang memberikan kesetiaan anda kepada kami. Saya Da'i Aiman, mohon maaf di atas terlanjur kata, terlajak bicara. Ada rezeki kita jumpa lagi. Ila liqa, ma'assalamah. Kita tutup majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.